tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin sekalian. Sebelum kita meneruskan majlis, marilah kita membuka pertemuan kita dengan Ummul Furqan. Al-Fatihah. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadiran ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama di dalam program Bicara Ramadan dan Iftar Wadah sempena Majlis Kutipan Dana Tabung Pengembangan Anjung Rahmat. Hadirin sekalian, untuk memulakan acara, ayolah bersama kita memberi tumpuan sepenuhnya kepada persembahan video yang telah disediakan oleh Jawatankuasa Teknikal berkenaan Tabung Pengembangan Anjung Rahmat. Saksikan. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana kita maklumi, Wadah telah pun melancarkan tabung pengembangan Anjung Rahmat. Tujuan tabung ini adalah untuk membeli tanah di bersebelahan dengan kompleks Anjung Rahmat yang ada sekarang di Sungai Merak, iaitu 1.9 ekar, menghampiri 2 ekar tanah yang sangat strategik di sebelah kompleks yang ada, dan kita bersyukur kepada Allah SWT kerana diberi ruang untuk mengembangkan pejabat kita. Tanah seluas itu diharap dapat dimanfaatkan nantinya untuk menyediakan infrastruktur gerakan, mudah-mudahan bagi melaksanakan program-program, menjalankan kegiatan-kegiatan dengan cara yang berkesan untuk umat dan masyarakat seluruh. Dan yang mana kita mendambakan, mengimpikan sebuah kompleks yang lengkap dengan pusat pentadbiran, pusat persidangan, asrama dan juga bangunan-bangunan yang untuk memperhebatkan aktiviti dakwah, supaya akhirnya kompleks Anjung Rahmat ini menjadi bangunan ikonik untuk kerja-kerja dakwah. Kami akan mengharapkan supaya saudara-saudari yang berada di diri daripada pimpinan dan aktivis-aktivis dapat tampil membantu menjayakan cita-cita dan hasrat kita. Bagi pihak Wadah, saya ingin menyuruh sahabat sekalian untuk sama-sama menyumbang untuk menjayakan projek ini. Membeli tanah dahulu, kemudian kita akan berusaha untuk membina bangunan yang telah kita rancang dan kita berikan. Maka kita harap marilah kita berinfak sepenuh hati. Projek ini keperluan sumbangan mendesak kerana dalam beberapa bulan sahaja lagi pembayaran tanah ini sebanyak 100,750 juta kena diselesaikan. Ya, mudah-mudahan insya-Allah ini tidak akan merugi, dan janji Allah itu akan menjamin masa depan kita di kampung akhirat nanti.
Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Jawatankuasa Teknikal atas penyediaan video berkenaan tabung pengembangan Anjung Rahmat. Emas tempawan buatmu putri, busana indah buat rupawan. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah kata sambutan. Marilah kita sama-sama mendengar ucapan sambutan yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Salutation. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan sampai tak lama lagi, Dr. Wad Azizah yang akan mengiringi, Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwan Osman, Pengerusi Syura Kebangsaan, Saudara Faisal Abdul Aziz, Presiden ABIM, Saudara Farhan Rosli, Presiden PKPAM, Jawatankuasa Wadah ABIM PKPAM, pimpinan jemaah di peringkat negeri yang mengikuti sidang ini, majlis ini melalui Zoom online, pimpinan jemaah peringkat negeri, para penyumbang, div-div kehormat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana impian kita untuk mengembangkan Anjung Rahmat yang telah pun kita bina. Kita telah melancarkan tabung pengembangan Anjung Rahmat ni pada bulan April, dan pada hari ini, pada waktu ini, dalam masa 2 bulan kita telah berjaya mengumpul 1.2 juta ringgit. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan-tuan sekalian, dalam masa 2 bulan kita berjaya mengumpul 1.2 juta ringgit dan kita masih lagi kekurangan 800,000 ringgit. Saya yakin insya-Allah di bulan Ramadan ini, menjelang Ramadan ini, kalau kita bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa ganjaran Allah Ta'ala dengan infak fi sabilillah ini, kita mampu untuk mencapai target lagi 800,000 ringgit bagi mencukupkan 2 juta untuk membeli tanah dahulu. Maknanya 2 juta ringgit ini adalah untuk kita secure tanah tersebut, dan selepas itu kita akan merancang melalui kaedah yang lebih profesional di luar daripada ruang lingkup kita, di luar daripada ahli wadah saja, kerana pusat dakwah dan tarbiyah ini adalah untuk Malaysia dan juga untuk region Asia ini sebagai pusat perkembangan dakwah. Dia bukan untuk ahli-ahli wadah, tetapi adalah untuk dakwah di seluruh negara dan dakwah untuk di peringkat regional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sempena bulan Ramadan ini, mari kita menumpukan seluruh perhatian kita dan kesungguhan untuk sama-sama kita mengumpulkan dana lagi 800,000 ringgit ini, yang mana saya yakin dalam masa 2 bulan di luar Ramadan kita berjaya mengutipnya, dan pada hari ini insya-Allah kita melancarkan dalam masa bulan Ramadan ini. Target kita pada bulan 6 yang akan datang kita cukup dana untuk membeli tanah tersebut, dan selepas ini kita akan melancarkan program pembinaan kompleks Anjung Rahmat sesuai dengan cita-cita yang kita dambakan, sebab rasanya kita belum mempunyai suatu pusat dakwah dan tarbiyah yang benar-benar menempati cita-cita dan keperluan dakwah yang sangat mendesak pada waktu ini.
Jadi insya-Allah dengan pembelian tanah ini dan kemudian dengan sumbangan seterusnya untuk kita mendapatkan dana yang lebih besar bagi menyiapkan kompleks yang komprehensif, ya, mudah-mudahan insya-Allah inilah sumbangan kita. Dan bagi generasi awal kebangkitan tahun 70-an, ini merupakan infak fi sabilillah kita sebelum kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita telah mencipta satu kebangkitan pada tahun 70-an dan kita menutup kebangkitan ini dengan kita mewariskan sebuah bangunan yang komprehensif bagi meneruskan perjuangan dakwah kita sampai hari kiamat, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari kita mengambil kesempatan bulan Ramadan ini, kita menyempurnakan target 2 juta ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dengan semangat Ramadan yang ada ini, dengan dukungan semua. Alhamdulillah, ahli-ahli di negeri-negeri yang mengikuti majlis kita, dan kita mempunyai alhamdulillah tokoh-tokoh awal kebangkitan. Ustaz Razin Nawawi yang baru sembuh daripada COVID-19 datang bersama-sama dengan kita. Ustaz Halim Muhammadi juga datang bersama-sama kita. Datuk Idris Jauzi dengan keluarganya datang, dan teman-teman kita profesor-profesor daripada UKM, ya, teman-teman dari negeri datang juga bersama-sama kita bagi berkongsi cita-cita bagi menjayakan suatu impian kita mempunyai sebuah pusat dakwah yang komprehensif, satu pusat dakwah yang integrated, yang sesuai untuk menangani zaman kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama menjayakan cita-cita ini, dan pelancaran ini akan menyemarakkan lagi semangat infak fi sabilillah bagi menjayakan cita-cita murni kita. Allahu a'lam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman di atas kesudian menyampaikan ucapan sambutan sebentar tadi. Seterusnya, sekali lagi saya ingin menjemput tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin sekalian untuk sama-sama kita memberi fokus kepada paparan yang telah disediakan berkenaan konsep bangunan bagi projek pengembangan Anjung Rahmat. Saksikan.
Itulah tadi sedikit bingkisan konsep bangunan bagi projek pengembangan Anjung Rahmat. Hadirin sekalian, untuk acara berikutnya ialah penyampaian hadiah untuk pertandingan video kreatif 60 saat. Sekali lagi, sama-sama kita beri tumpuan dengan menonton video yang telah dipilih sebagai pemenang. Saksikan. Bagi menyempurnakan penyerahan hadiah ini, majlis dengan penuh ta'zimnya menjemput dan mempersilakan Dr. Nur Izura naik ke atas pentas. Tuan-tuan dan puan-puan, pertandingan video kreatif 60 saat ini telah diadakan sempena kempen kutipan dana tabung pengembangan Anjung Rahmat dan juga majlis bicara Ramadan dan iftar wadah ini. Penyertaan bagi pertandingan ini telah dibuka kepada ahli keluarga wadah ABIM PKPIM. Tema yang dikemukakan bagi penghasilan video berdurasi 60 hingga 75 saat ini ialah aspirasi terhadap kompleks Anjung Rahmat yang bakal dibangunkan. Para juri telah mengambil perhatian terhadap kesungguhan para peserta pertandingan ini dalam tempoh terhad yang diberi untuk menghasilkan video mereka. Dan ini juga menyebabkan jumlah penyertaan yang juga terhad. Penyertaan telah dinilai berdasarkan kandungan mesej serta penggunaan video sebagai medium penyampaian mesej tersebut, iaitu aspirasi terhadap kompleks Anjung Rahmat yang baru. Para juri mendapati bahawa secara keseluruhannya, kualiti penyertaan adalah sederhana dengan menampilkan aspirasi yang sangat sederhana yang dipersembahkan melalui kreativiti audio dan video yang terbatas. Berdasarkan penilaian dan pemerhatian tersebut, pihak juri walau bagaimanapun telah mengambil keputusan untuk memberi satu hadiah bagi penyertaan terbaik dan 4 yang lain sebagai penghargaan kerana penyertaan. Hadiah penyertaan terbaik telah diberi kepada Saudara Abdul Hakim bin Syahbudin. Pihak juri mengucapkan terima kasih atas kepercayaan diberi untuk menilai pertandingan video kreatif 60 saat ini. Jadi majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Saudara Ahmad Abdul Hakim Syahbudin. Majlis mengucapkan jutaan tahniah kepada Saudara Abdul Hakim dan majlis juga merakamkan jutaan terima kasih kepada Dr. Izura atas kesudian untuk menyempurnakan penyampaian hadiah sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan acara penerimaan cek curah, penerimaan sumbangan aku janji dari institusi jemaah. Bagi meneruskan acara, majlis dengan berbesar hati menjemput Yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman selaku Presiden Wadah Pencerdasan Umat, diiringi Tuan Haji Muhammad Yusof Hassan, Setiausaha Kewangan Wadah, naik ke atas pentas bagi menerima cek curah daripada para penyumbang. Dipersilakan. Berikut adalah senarai penyumbang yang telah menyumbang melebihi ringgit Malaysia 20,000. Yang pertama, Tazki Sri Al-Firdaus Kelang dengan jumlah sumbangan ringgit Malaysia 150,000. Kedua, Aras Mega Sendiran Berhad dengan jumlah sumbangan ringgit Malaysia 100,000. Ketiga, Puan Wadiah Sabrun dengan jumlah sumbangan ringgit Malaysia 60,000. Keempat, keluarga Haji Abdul Rahman Abdul Karim
dengan jumlah sumbangan ringgit Malaysia RM60,000. Kelima, Profesor Dr. Maksidin Ahmad Ishak dengan jumlah sumbangan ringgit Malaysia RM21,000. Keenam, Profesor Dr. Saadia Muhammad dengan jumlah sumbangan ringgit Malaysia RM20,000. Ketujuh, Tuan Haji Abdul Rahim MB dengan jumlah sumbangan ringgit Malaysia RM20,000. Kelapan, Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwan bin Osman dengan jumlah sumbangan ringgit Malaysia RM20,000. Kesembilan, Tuan Haji Abdul Rahman Ali dengan jumlah sumbangan ringgit Malaysia RM20,000. Yang terakhir, Pertubuhan Salwa Malaysia dengan jumlah sumbangan ringgit Malaysia RM20,000. Jadi tuan-tuan dan perempuan, diteruskan dengan menjemput Saudara Farid Wajdi Muhammad Nur, Wakil Tazkiyah Sri Al-Firdaus Kelang, menyampaikan cek curah bernilai ringgit Malaysia RM150,000 kepada Tuan Haji Ahmad Azam sebagai gimik penyerahan sumbangan. Terima kasih kepada Saudara Farid Wajdi. Seterusnya, acara diteruskan lagi dengan penyerahan Aku Janji Tabung Pengembangan Anjung Rahmat kepada Tuan Haji Abdul Rahman, Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman. Dijemput mewakili Angkatan Belia Islam Malaysia Saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz. Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia diwakili Saudara Ahmad Farhan Rosli. Seterusnya, Pertubuhan Salwa Malaysia diwakili Profesor Madya Dr. Nur Izura. Seterusnya, Yayasan Takmir Pendidikan yang diwakili Haji Musleh Yunus. Seterusnya, Kolej Darul Hikmah yang diwakili Dr. Salmija Surif. Diikuti Koperasi Belia Islam yang diwakili Haji Azman Muhammad Saleh. Seterusnya, Wadah Wilayah Persekutuan diwakili Haji Ahmad Sulaiman. Diikuti Wadah Negeri Selangor yang diwakili Saudara Kamarul Azami Muhammad Zaini.
Dan yang terakhir, Wadah Negeri Perak yang diwakili Haji Muhammad Nasir Kamarudin. Tuan-tuan dan puan-puan, kini majlis diteruskan lagi dengan serahan sumbangan melalui atas talian secara Zoom. Kita mulakan dari negeri Sabah yang diwakili oleh Dr. Arsiah Bahrun dengan jumlah sumbangan ringgit Malaysia RM30,000. Diikuti dengan negeri Pahang diwakili Ustaz Asyari dengan jumlah sumbangan ringgit Malaysia RM21,200. Dan kita ikuti Aku Janji yang akan disampaikan di pertama adalah negeri Kelantan oleh pengurusi wadah. Dipersilakan. Dan diikuti dengan negeri Johor. RM58,000, Aku Janji Tunai ringgit Malaysia RM280,000, Aku Janji Pinjaman Kardul Hasan ringgit Malaysia RM130,000 dan menjadikan jumlah setakat ini adalah 1.168 juta dan kita menuju ke sasaran 2 juta menjelang Jun 2021. Dan juga majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Ahmad Azam bin Abdul Rahman atas
Di mana? Dengan penuh takzimnya majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa sallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Ridwan, Saudara Azam, pemimpin ramai di sini, Presiden Habib, Presiden PKPM, Saudara Zali, Saudara Makno dan semua teman-teman yang dimuliakan. Saya mohon maaf kerana sedikit kelewatan kerana diarah untuk mengambil COVID test segera tadi. Jadi dari Sungai Long rush ke Shah Alam sama Azizah. Kerana Azizah ada kontak dengan yang positif COVID. Dia alhamdulillah dengan saya negatif. Tetapi oleh kerana dia first contact, jadi dia datang tadi, tetapi dia patah balik sebab tahulah kalau kami langgar SOP ni, Azizah bukan Nilofa, jadi dia mungkin akan menjadi target serangan. Jadi itu kami terlambat daripada jadual. So saudari, saya ucap tahniah kepada rakan-rakan wadah, dan saya lihat ramai teman-teman dari negeri dan kawan-kawan lama turut hadir, dan insya-Allah dapat memanfaatkan waktu dengan sebaiknya. Dan kita juga bersyukur sahabat-sahabat kita Syekh Razali dan Makno pun juga keluar daripada Sungai Buloh, tapi mereka keluar daripada hospital, saya keluar. Ustaz Zali dia punya tunjuk keakraban dan kasihnya, dia tak boleh terlepas daripada pengalaman Sungai Buloh. Tapi alhamdulillah, tapi kita harus ada kewaspadaan kerana masalah ini belum nampak terlerai. Tapi oleh kerana sesi ini juga terkait dengan
projek baru yang menurut Ahmad Azam sudah sampai tahap yang diidamkan dari segi matlamatnya, cuma kurang sedikit. InsyaAllah kita akan ikhtiar supaya dapat dengan kerjasama kawan-kawan lain, saya ingat dapat dalam masa singkat dapat memenuhi target 2 juta itu ya. 2 juta. Untuk Ahmad Azam dengan hubungan Turki, saya fikir 200 juta. Jadi saudara, saya nak sentuh sedikit beberapa perkara. Yang pertama soal masyarakat, soal kemiskinan dan kesenjangan yang banyak kita bicarakan, terutama dalam laporan mutakhir Bank Dunia tentang kemiskinan bandar, kemiskinan desa, kesenjangan yang terus melebar di antara, kalau lihat umpama Cina dan Melayu, ketimbang 10 tahun yang lalu lebih parah sekarang yang dihadapi oleh orang Melayu. Kemudian di kalangan Melayu dengan India, lebih parah masyarakat India, mana masyarakat India itu tercorot di bawah. Isu dia bukan isu kaum, dan sebetulnya pendekatan ABIM sejak 70-an, isunya isu ketelusan dalam dasar yang menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Dan kita tahu dari awal tentang pendusta agama itu termasuk orang yang mengabaikan tanggungjawab kepada anak yatim dan orang miskin, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, hingga akhir ayat yang juga dia faham. Kemudian bukan sekadar itu, kita dijamin mendaki falah tahamal aqabah, fakku raqabah, mama adraka mal aqabah, fakku raqabah. Jadi kita tengok umpamanya urutan penekanan, penegasan Islam yang boleh menarik jumlah dukungan rakyat bawahan atau marhain ini, kerana komitmen gesaan untuk membebaskan hamba dalam sistem perhambaan yang wujud, kemudian memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, membela orang pertamanya beri makan, kemudian yatim dan orang miskin, yang kemudian baru diangkat kategori mereka itu wallazina amanu thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Jadi peningkatan itu sangat unik bagi agama Islam. Soalnya mengapa hal yang begini jelas tidak dapat menjadi prakasa dalam dasar ekonomi dan komitmen pimpinan, dan mengapa elit politik dari berbagai kaum, kalau di bandar membicara soal reform sekalipun, tetapi tidak sampai yang menyentuh nasib dan derita rakyat di bawah. Dan ini persoalan bagi saya sangat basic, kerana pimpinan silih berganti, dasar pokok tidak berubah, dan komitmen untuk membela nasib rakyat itu tidak nyata. Dan sebab itu bagi saya soal ini harus menjadi keutamaan, ya. Saya baru sampai dari petang tadi jam 5 dari Port Dickson, ya, jelajah kampung-kampung, dan lihat kenyataannya. Harapan orang bila kita datang dengan beras, dengan gula, ya tanggungjawab kita, tetapi agak mengaibkan bagi negara yang kaya, yang mewah, tidak dapat menyempurnakan tanggungjawab yang basic. Dan jumlah itu sekian besar. Dengan alasan COVID-19, jumlah pengangguran mencecah hampir 800,000. Jumlah penganggur di kalangan siswa azhar sudah cecah 70,000. Dan ini bukan jumlah yang kecil bagi negara seperti kita. Malah yang positif COVID pun ketimbang negara seperti India yang mencatat 350,000, dari segi peratusannya tidak jauh lari. Maknanya dalam tiap bidang yang dikendali, diuruskan oleh pemerintahan sekarang ini, gagal segagal-gagalnya. Menunjukkan
Tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada ketelusan. Berulang kali kita tanya, malah soal vaksin sendiri pun dijawab. Lepas serang 2-3 kali jawab sedikit, kemudian belanjanya dicerakin begitu rupa. Tidak siapa yang boleh persoal, kerana tempat persoalan itu dibangkitkan atau mungkin dibangkitkan di parlimen itu dibatalkan, ditiadakan. Jadi saudara, hal ini lebih rumit ya, sehingga memaksa mereka menggunakan isu-isu yang menakutkan rakyat atau mempertajam konflik kaum dan agama. Bagi saya fokusnya masih rakyat, fokusnya masih kepedulian rakyat, dan tidak mungkin kita bicara soal governance atau good governance kalau isu pokok pembelaan nasib rakyat ini tidak ditangkan. Jadi bagi saya, kalau saya boleh gesa kawan-kawan wadah ABIM PKPIM untuk jadikan ini tetap dalam prakasa pokok dalam kupasan dan perbincangan kita. Kerana kalau kita lihat umpamanya wacana elit politik di kota-kota, baru-baru ini saya hadir dalam sidang mengenai ekonomi. Ya, dibincang sedikit sebanyak sentuh soal ekonomi ataupun institutional reform dan sebagainya. Tetapi untuk mewakili menjadi juru bicara yang faham derita dan hati nurani rakyat itu sangat kecil jumlahnya. Termasuk golongan elit yang liberal di bandar. Jarang kita dengar mereka membicarakan soal ini. Yang bercakap soal meritokrasi. Meritokrasi dia lunak bunyinya. Walaupun sudah tahu sekarang ni Michael Sandel, Profesor Harvard, di antara yang paling keras menyerang pendekatan meritokrasi ini kerana dia ada satu bentuk condescending attitude of the elites yang tidak memahami bahawa mempromosi faham meritokrasi tanpa memahami masalah rakyat akan menyebabkan satu ketidakadilan berlaku. Kita tidak menolak merit pada dasarnya, tetapi merit ini mesti dengan acuan fairness ya. Seperti mana berulang kali kita bicarakan untuk sekolah di Belaga, Kapit, Manik Urai dan Lahak Yue, kemudian bersaing dengan sekolah-sekolah yang hebat, nyata tidak akan berlaku keadilan. Jadi kalau bicara merit, itu mestilah as equals. Equal opportunities must be provided before merit can be discussed. Banyak kawan-kawan kita di kalangan intelektual, bukan Melayu terutamanya, yang menggagaskan bahawa negara ini gagal kerana tidak ada meritokrasi. Saya nak jawab, negara ini gagal kerana ada corruption dan there is no justice. Itu yang jadi pokoknya. Bila ada justice, perkara merit itu boleh dipertimbangkan. Dan ini seperti sudah tahu juga dalam perkembangan baru, banyak hal-hal yang mengalih pandangan kita. Darurat, dalam keadaan tanpa alasan, parlimen ditangguh. Alasan kita tahu sebenarnya kerana kerajaan Perikatan Nasional itu hilang keabsahannya. Pemerintahan itu dapat dipertahankan kalau ada legitimasi. Bila tidak ada legitimasi, tidak mampu berdepan dalam satu sidang ya, jadi nyata ada suatu lompongan yang jelas ya. Dan oleh yang demikian, kalaupun ada pimpinan yang punyai sikap yang lebih terbuka, lebih bertanggungjawab, ya, tetapi kita tengok menteri-menteri yang begitu ramai ini, ada yang tak pernah dengar, jangan buat kenyataan, ada baru ni bawa salam Ramadan. Ada tugas menteri yang pertama yang nampak gambar dia dengan mesej ucap selamat Ramadan. Ya. Ini yang berlaku. Cuba tanya Menteri Kesihatan, SOP dia. Ya.
Menteri Pendidikan. Dan kita boleh sebut, saya tak mau sebut tentang duta ke Timur Tengah sebab dia tak berapa sihat sekarang. Duta khas bertaraf menteri ke Timur Tengah yang tak pernah boleh melawat Timur Tengah. Saudara, kemudian dipersulitkan beberapa isu yang saya nak sentuh tentang perkembangan semasa sedikit, iaitu Undi 18. Menteri jawab, kami bau arah dan pastikan kemudahan. Sudah 1,5 tahun. Apa masalah? Komputer. Apa masalahnya? Covid. Kita tak boleh persiapkan. Apa masalah Covid ni? Sampai tak boleh ada kerja dijalankan, mengatur dan menetapkan. Keputusan dibuat, semua parti menyokong. Ya. Dan oleh demikian, pelaksanaan harus diadakan. Saya sebut tadi dalam sidang media, saya mengatakan, kalau jawapannya SPR itu tidak mampu, ini gross incompetence and dereliction of duty. Kalau dia tidak punyai kewibawaan, patut dia meletak jawatan, lantik tokoh-tokoh muda yang lain. Presiden Nabi Faisal mampu untuk mengendali dengan pengalaman dia dalam bersih pilihan raya yang lebih bebas dan adil. Kemudian hari ini digemparkan sekali lagi dengan kematian A. Ganapati tatkala dalam tahanan polis. Hal ini bagi kita sebagai hak rakyat harus kita suarakan. Saja saya pilih wadah Islam, badan-badan Islam ini untuk menyatakan bahawa bagi kita hak asasi, hak kemanusiaan itu tidak dibatasi dengan kaum atau agama. Jadi sepatutnya pihak polis, ketua polis negara harus memberikan kenyataan lengkap, menjelaskan dan menentukan andainya ada jenayah dilakukan, tindakan diambil segera. Kita tak boleh umpamanya dalam satu negara, satu kaum persepsinya dibelasah terus menerus, di lock up. Ada orang buat ini, ada yang terkejut. Ini masalah jarang berlaku. Bodoh, saya kata. Saya tahu apa yang berlaku. Saya alami itu 1998. Dan saya beritahu bila saya dibebaskan, saya tidak mahu orang lain dizalimi sedemikian. Sama ada namanya Melayu atau Cina atau India ataupun anak Sarawak atau anak Sabah. Kerana apa? Kerana bagi kita, kita faham nilai dan maksud keadilan yang merentas kaum dan faham agama. Dan terkait dengan isu ahli parlimen Bukit Mertajam Stephen Sim pun menjadi isu besar. Padahal bagi kita, siapa nak usahakan bantu-bantulah, ya? Dan tidak ada masalah. Tetapi dijadikan satu isu besar kerana dia membantu anak Melayu dan ini dipertikaikan. Saya di Pakistan, saya bantu Melayu, tentu majoriti sebab majoriti Melayu susah. Keluarga Cina, keluarga India, keluarga orang asli. Begitu juga kalau ada ahli parlimen Cina atau India, dia ada tanggungjawab untuk membantu yang lain. Tetapi inilah begitu bobrok sistem di negara ini kerana kepimpinan yang lemah dan lembab, tidak boleh mengendali isu, dan setiap hari ada isu berbangkit yang menimbulkan ketegangan dan keresahan antara kaum dan di kalangan rakyat. Soal hukum sudah tahu sangat. Antara dua darjat ini dah jadi satu kenyataan popular di kalangan rakyat. Pembesar-pembesar VIP dihukum. Itu yang sudah tahu yang 50,000 atau yang 1,000 ringgit. Soal rasuah pun begitu. Badan-badan penguatkuasa dijadikan senjata politik. Ada tokoh keadilan disegah seharian, tak boleh tidur, ya, bimbang, ya. Menemui saya kata kalau tak salah lawan. Tak jadi lawan. Pilihan paling mudah lompat. Bila lompat, kes diam sama sekali.
tertutup dengan sendirinya. Saudara, this is not a country of the rule of law. Bukan penguasaan yang bebas. Apapun SPRM jelaskan, tidak dapat meyakinkan rakyat sehingga mereka dapat bertindak secara yang lebih telus dan bertanggungjawab. Saya ada di antara ahli parlimen dari awal semasa saya dalam kerajaan Barisan Nasional dulu yang sangat kuat mempertahankan dan mendukung SPRM. Sebab itu saya memilih untuk pergi berjumpa mereka. Ulung-ulung kali berlaku sebab selalunya kamu dipanggil oleh SPRM. Ini saya panggil SPRM, bukan SPRM panggil saya. Jadi saya pergi dan menyatakan hal ini. Tidak ada jawapan. Jawapan yang tidak, ya kes ini belum tutup. Tapi semua orang tahu, riuh hari-hari diserang, rampas sana rampas sini, tangkap sana tangkap sini, lompat aja hari ini, besok selesai semua. Apa negara hukum apa yang boleh kita pertahankan setelah 62 tahun merdeka, kumandangkan demokrasi dan kebebasan rakyat, dan ini yang dilakukan. Sebab itu saya memilih hari ini untuk melontarkan sikit sebanyak masalah ini. Saya tahu saya selalu dalam program Habib dan Wadah ni jarang marah macam ni. Ustaz Zali suruh sabar banyak. Tetapi saya rasa beberapa isu yang saya carakan tadi, dalam keadaan pimpinan yang tidak ada arah tuju, tidak ada dasar yang jelas, tidak ada keabsahan dan tidak ada dignity. Pimpinan bila tidak ada maruah dan human dignity, inilah jadinya. Sebab tu rakyat harus bangkit. Bagi saya sudah sampai ke tahapnya di mana rakyat harus bangkit dengan lebih berani menyatakan pendirian mereka. Kalau tidak, negara kita akan terus kecundang parah yang mungkin sukar dibangkitkan semula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan juntan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim atas bicara tokoh sebentar tadi. Majlis seterusnya menjemput tuan-tuan dan puan untuk sesi foto berkumpulan. Jadi seperti yang telah dimaklumkan, pun untuk tuan-tuan dan puan untuk bangun, kita merapat sedikit ke tengah untuk sesi foto berkumpulan. VIP duduk, yang lain boleh bangunlah, kita merapat sikit, dan jurugambar akan ambil gambar daripada atas pentas. Silakan. Dalam keadaan menjaga jarak lah kita sama-sama. Boleh yang bangun, kalau tak nak gerak pun boleh bangun je, kita nak nampak ramai orang kata. Berdiri di kerusi masing-masing pun tak apa. Okey, semua sekali boleh tengok kamera di atas pentas. 1, 2, 3. Okey, baik, selesai. Jadi tuan-tuan dan puan boleh mengambil tempat semula. Video. Baik tuan-tuan dan puan, sementara kita menunggu waktu berbuka yang belum kunjung tiba, sekali lagi kita akan ulang tayang untuk video berkenaan dengan paparan konsep bangunan bagi projek pembangunan Anjung Rahmat. Jadi tuan-tuan dan puan, sekali lagi kita mainkan untuk ditonton. Silakan.